Kembali lagi dalam ulasan Rock Kapak YouTube Daing Hasri. Di dalam episod yang lalu, kita telah mengulas mengenai sejarah dan kisah awet rocker dari tahun 1984 ke 1991, tentang bagaimana semuanya bermula dan kisah di zaman kegemilangan rock sedang menguasai industri muzik negara kita. Ikuti kisah selanjutnya dalam ulasan Rock Kapak 42. Kali ini, kita telusuri awet-awet rocker yang melahirkan album di zaman perakhiran era rock kapak, yakni 1992 ke 1994. Jangan lupa subscribe ke channel. Langganan lu orang akan membantu menaikkan semula era kegemilangan rock negara kita. (1991 ke 1992). Pada 1991 ke 1992, berlaku satu fenomena lambakan album rock yang terlalu banyak. Setiap minggu, ada sahaja kemunculan album rock baru. Lambakan ini menjadi salah satu punca kejatuhan industri rock sendiri. Akibat terlalu banyak kemunculan album pada tahun-tahun tersebut, hingga ia menimbulkan kekeliruan peminat. Malah, jika kita telusuri, masih banyak lagi kumpulan-kumpulan serta artis-artis rock yang tidak sempat melahirkan sebarang album. Seolah-olah mereka pada masa itu sedang tunggu queue untuk keluar album, namun tidak kesampaian. Begitulah terlalu banyaknya kumpulan dan artis rock pada zaman itu. Salah satu kumpulan rock dengan vokalis wanita yang sempat lahir dengan sebuah album, namun kurang dikenali akibat menerima nasib seperti yang diceritakan tadi, adalah kumpulan Sutra, dengan vokalisnya bernama Mimi. Kumpulan Sutra berasal dari Sarawak dan hanya sempat muncul dengan album tunggalnya pada 1991 di bawah terbitan syarikat rakaman Noise Records. Mungkin rezeki yang tidak menyebelahi mereka akibat terlalu banyak persaingan. Nama Sutra jarang didengari oleh kebanyakan peminat muzik rock. 1992 ke 1993. Kemasukan tahun 1992 menyaksikan industri rock menuju ke perakhirannya. Terdapat banyak faktor akan kejatuhan muzik rock di negara kita. Tapi topik itu biarlah diceritakan di siri lain. Pada tahun 1992 ke 1993, terdapat banyak kemunculan artis dan kumpulan rock melahirkan album masing-masing tanpa mereka sedari bahawa tidak lama lagi industri tersebut akan berakhir. Kebanyakannya sebenarnya kumpulannya telah aktif sejak 80-an, namun hanya berpeluang melahirkan album pada 1992. Antara kumpulannya wujud pada tahun 1987 tetapi hanya berpeluang melahirkan album pada 1952 selepas melalui banyak rejection adalah kumpulan Xerox. Ya, kumpulannya asalnya menggunakan nama Malaysian Xerox dan dianggotai oleh 6 orang gadis jelita belasan tahun, hanya berpeluang muncul dengan album pertama dan terakhir berjudul Awet Rocker pada 1952 di bawah label SCS Records. Akibat beberapa masalah teknikal, album yang diterbitkan oleh Wan Zul dan memulakan rakaman pada 1990 ini mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Sepanjang tempoh itu, Xerox aktif melakukan persembahan di pentas-pentas expo dan funfair seluruh negara. Hidup pasti terus, mati kita harus. Begitulah dunia di zaman sekarang.
Berikutan kurangnya promosi oleh syarikat rakaman yang ketika itu lebih memberi fokus kepada iklim dan wan, Xerox terpaksa mempromosi sendiri kumpulan mereka di media. Namun, 1992 sememangnya waktu tidak tepat untuk memberi impak lagi. Dengan ketenatan industri rock yang semakin hamba, ia umpama penanda aras bagi kejatuhan industri muzik rock Malaysia. Malah, barisan ahli sewaktu album awet rocker dikeluarkan bukan lagi semua wanita. Xerox pada masa ini dibarisi oleh 3 wanita, iaitu Anita atau Bobcat Bass bersama seorang lagi ahli asal Xerox Malaysia, iaitu Zana di posisi drum dan Rose vokal, dan seorang lelaki iaitu bekas gitaris Handy Black, Rosely Jantan di posisi gitar. Walaupun tidak dapat lagi merangkul gelaran sebagai kumpulan rock sebuah wanita yang pertama melahirkan album di Malaysia, namun Xerox tetap diingati dalam sejarah muzik rock Malaysia sebagai kumpulan rock semua wanita yang mencetuskan fenomena di era 80-an dahulu. Bobcat, Anita, bass, Linda vokal, Yong dan Mima gitar, Weni keyboard dan Zana drum. 6 gadis rocker di bawah kendalian Lokman Junid yang pernah membuat persembahan pentas debut sebagai kumpulan undangan di juara-juara rock 1987 akan sentiasa terpahat di dalam sejarah rock Malaysia sebagai kumpulan rock semua wanita yang pertama pernah wujud di negara ini. Hanya mimpi tapi reality. Kuatkan semangat, persetankan penat. Barulah aku merasa oh bahagia di sampingmu. Barulah aku merasa oh sentosa tenteram di jiwa. Pada tahun yang sama juga, beberapa penyanyi rock wanita sempat memunculkan diri dengan album masing-masing. Antaranya Rosanna di bawah terbitan FMG Records dan Khalid Mobit selaku penerbitnya. Oh sabarlah sayang, untuk seketika kali cukuplah sekadar lapas cinta suci yang ku berikan padamu. Oh, bersama menanti. Dan sebuah lagi album gadis rocker dari Johor Bahru bernama Rockza di bawah penerbitan syarikat legenda rock iaitu Warna dan Records. Album Rockza merupakan antara album terakhir terbitan Warna dan Records sebelum ia akhirnya menjadi kenangan pada 1994. Gadis rimba, manakah asal usulmu? Gadis rimba, kehadiran tanda. Di saat industri rock yang semakin kehilangan popularitinya pada 1992, muncul lagi sebuah album yang cukup The winter snow going melt. Madah Terakhir dari Wohnen. Album unik ini diterbitkan oleh sebuah syarikat rakaman yang agak disegani pada masa itu kerana usahanya menerbitkan album-album kumpulan extreme metal.
iaitu Valentine Sound Production atau ringkasnya VSP. Sememangnya menjanjikan satu kelainan, mungkin VSP memilih produk-produk menarik dan unik sahaja untuk diterbitkan. Madah terakhir membawa konsep country rock dengan imej bohnen ala-ala cowboy wanita. Cukup memberi fenomena kepada peminat rock pada masa itu. Wohnen sememangnya penyanyi berbakat yang mewarisi darah seni bapanya, Allahyarham M.Y. Shamsuddin. Suaranya yang serak dan lunak sering dipuji ramai peminat muzik rock Malaysia sebagai penyanyi yang bertaraf antarabangsa. Sepanjang karirnya, Wohnen sempat melahirkan 2 buah album. For a smile, love, I need you. Sometimes I wonder if you love me. Kejatuhan muzik rock pada 1993 ke 1994 menyaksikan banyak artis dan kumpulan rock mula berpecah dan tidak lagi aktif. Industri muzik Malaysia berubah suasana ke arah muzik pop rock, dangdut dan rap. Malah rock pada masa itu telah dilacurkan dengan kemunculan lagu-lagu nyanyian mendayu-dayu. Kebanyakan peminat rock tegar pada masa ini telah beralih ke muzik underground demi memuaskan dahaga muzik mereka. Namun, bekas gitaris kumpulan rock legenda iaitu Lord The Boys mencuba nasib lagi dengan melahirkan album rock barunya dengan vokalis wanita baru. Menamakan kumpulannya dengan nama Lord Justice, album berjudul Bebas ini menampilkan vokalis bernama Hatiku masih lagi teringat padamu, hanya padamu, oh kasihku. Oh jangan kau. Di hujung-hujung kejatuhan era rock ini, masih lagi ada beberapa penyanyi rock wanita baru muncul. Antaranya Nadia dari The Diffusion Records, sebuah syarikat rakaman yang menaungi beberapa artis-artis pada masa itu seperti Ramzila, Rahim Ma'ruf, Liza Aziz, Arfin dan beberapa lagi yang lain. Nadia merupakan muka baru pada masa itu dan tidak sempat melahirkan sebarang album di zaman kegemilangan rock tersebut. Hanya sebuah lagu sempat dirakamkan untuk kompilasi Dear, terbitan The Diffusion Records, yang menampilkan irama hard rock abad 90. Telah pun aku katakan, mengapa tak peduli. Telah pun aku silakan, pergilah. Tiada gunanya lagi. Nadia hanya berpeluang muncul dengan album pertamanya pada tahun 1956 dan sempat popular dengan lagu hitnya Salam Untuk Kekasih. Namun, disebabkan di tahun 1956 sudah dianggap era zaman baru di mana muzik rock sudah kehilangan taringnya, jadi ia tidak diulas di dalam siri ini. Beberapa penyanyi rock wanita lain juga muncul pada masa ini, antaranya Sharena, Norma, Elia, Elika dan Adelina. Namun, nama mereka hanya hinggap sementara di dalam industri dan tidak diingati. Mungkin kerana mereka muncul pada masa yang tidak sesuai. Sini aku dibayangi hingga lesu, resah, ku terus diburu kesesatan. Sana sini itu percaturan mungkin langkah. Suasana muzik Malaysia yang berubah pada 1954 telah menenggelamkan terus kemeriahan zaman rock. Era kegemilangan rock yang bermula di pertengahan 80-an hingga ke awal 90-an telah menemui jalan penghujungnya. Pada tahun 1995 ke atas, tiada lagi kemunculan penyanyi wanita baru membawa konsep rock. Jika ada pun, sekadar menggunakan nama rock
namun muziknya bukan lagi rock yang sebenar. Malah kebanyakan syarikat rakaman mula mengubahkan penyanyi wanita mereka kepada konsep baru yang semakin laku pada masa itu di kalangan penyanyi wanita, iaitu dangdut dan pop balada. Maka dengan ini, berakhirlah zaman kegemilangan awet rocker kita yang pernah menghiaskan industri dari tahun 1984 ke 1994. Di video seterusnya, aku akan paparkan sedikit kisah awet rocker dari seberang tambak dan juga tribute pada awet rocker kita sekaliannya. Pastikan anda terus berada di channel YouTube Daing Hasri, saluran tradisional, vintage dan old school luaran. Jangan lupa subscribe.